Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum makan ikan kolam yang makanannya dari daging haiwan yang haram dimakan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'. Menurut Ad-Dumairi rahimahullah, bahawa binatang yang memakan najis, tahi ataupun apa sahaja bangkai, ia disebut sebagai al-jalalah. Ini disebut di dalam kitab Haya al-Hayawan al-Kubra, yang mana menyebutkan bahawa dan al-jalalah itu adalah binatang yang makan tahi dan najis-najis, sama ada binatang itu unta, sapi, kambing, ayam, angsa, ikan atau selain daripada binatang yang boleh dimakan. Jadi menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jalalati wa albaniha, rawahu Tirmizi wa Abu Daud wa Ibnu Majah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah daripada memakan daging binatang al-jalalah, iaitu binatang yang makan tahi ataupun najis, dan meminum daripada susunya. Jadi dengan sebab itu Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam Majmu' bahawa menurut pendapat yang asah, tegahan tersebut adalah bersifat makruh sahaja. Maknanya bila mana daging atau susu binatang al-jalalah itu berbau seperti mana najis. Jadi dengan sebab itu di dalam kaedah hukum fiqh, mana-mana binatang al-jalalah ni, iaitu binatang yang diberi makan dengan tahi ataupun dengan najis-najis binatang yang tidak suci, sehingga dia berubah bau ataupun sifat dan sebagainya, sebelum dimakan hendaklah dikarantin dalam tempat ataupun satu bekas yang lain dalam tempoh tertentu, supaya hilang bau ikan itu tadi dan menjadi maknanya kepada keadaan semula jadi. Sebab disebutkan bahawa dalam kitab Hasyiah Syarqawi, tidak ada kadar yang tepat bagi tempoh masa memberi makan untuk menghilangkan kesan najis. Penentuan kadar tempoh masa dengan 40 hari pada unta, 30 hari pada sapi, 7 hari pada kambing dan 3 hari pada ayam adalah berdasarkan adat kebiasaan. Maka jika hilang kesan najis dengan mengambil tempoh masa yang kurang daripadanya, maka tempoh itu adalah diiktibarkan sebagai tempoh masa yang dapat menghilangkan kesan najis. Atau tidak hilang kesan najis dengan tempoh masa yang tersebut, maka tempoh masa yang diiktibar sebagai contoh masa yang boleh menghilangkan kesan najis hendaklah dengan menambah kadar tempoh masa-masa yang tertentu. Jadi ini memberi faham kepada kita hukum makan binatang ataupun ikan yang diberikan makanan daripada najis atau sesuatu yang kotor sehingga berbau, hendaklah dikarantin dalam masa yang tertentu sehingga bila hilang baunya. Jadi dengan sebab itu bila dimakan, kalaulah binatang tadi, ikan ini berbau dengan bau najis, maka pendapat yang disebut oleh Ibnu Hajar ialah makna dalam Tuhfah Al-Muhtaj bahawa hukumnya adalah makruh, kerana disebutkan, kata wa yukrahu it'amu ma'kulatin najasan, dan makruh hukumnya memberi makan binatang yang boleh dimakan dengan najis seperti mana tahi dan babi. Jadi memberi faham kepada kita bahawa hukum makan tu hukumnya makruh. Jadi dengan sebab tu nak mengelakkan daripada bau kepada ikan tadi, kesan kepada ikan yang makan dengan najis tadi, hendaklah dikarantin terlebih dahulu. Wallahu a'lam.